Saya dengar dalam berita baru ni, dan 2 hari lepas, seorang budak tu maknanya belasan tahun, dia semayang dalam satu rakaat tengah malam, 7 jam dia khatam satu Quran. 7 jam satu Quran. Baca laju lah. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Saya sebut secara umum, ada orang dia baca Quran banyak, dia khatam Quran, dia baca Quran, dia boleh tamat Quran. Kalau orang tanya kita, Syekh, berapa kali tamat Quran? Sampai 10. Dah melampau kau. Tengok, marah. Sebab kita tamat masa khatam dengan Tok Guru sekali, lepas tu bilah pula sekali lagi, 2 kali. Lepas tu dengar kata masa nak nikah Tok Tua kata syarat kena khatam Quran. Lepas tu entah macam mana rasa nak khatam Quran, baru 4 kali atau 5 kali. Sebab kita tidak mengagendakan dalam hidup kita. Saya dengar dalam berita baru ni, dan 2 hari lepas, seorang budak tu maknanya belasan tahun, dia semayang dalam satu rakaat tengah malam, 7 jam dia khatam satu Quran. 7 jam satu Quran. Baca laju lah. Saya pergi dekat Seri Petaling, kawan saya ramai situ, jemaah tabligh. Kami buat semakan hadis Nabi SAW Sahih Bukhari, siap dah, cetak dah pun. Bos-bos ataupun guru Seri Petaling beritahu, orang ni baru khatam Quran. Baca daripada pagi sampai ke petang, 2 hari baru tamat ataupun dia khatam Quran. Kita macam mana nak khatam Quran? Dalam 3-4 bulan lepas, saya pergi hantar bantuan 2-3 bulan. Saya masuk sebuah rumah, dia nilai. Ada satu katil, seorang pakcik duduk atas katil, umur dia mungkin 80 lebih menuju 90. Dia tunjuk kat saya satu Quran. Quran tu usang. Kita tak kata buruk lah, lama. Dan dia tampar dengan plastik dan dia buat macam tu. Dia tampar. Dia bawa satu kertas buku. Dalam buku tu dia catat, dia telah baca Quran, kalau tak silap dia khatam sebanyak 139 kali. Ni saya tak cakap orang hafaz Quran, itu soal lain. Hak yang betul-betul ni kita cakap orang awam biasa. Tidakkah kita terpukul kalau dia 139 kali, kita 39 kali pun okey. Tapi kita tidak mengagendakan dalam hidup kita untuk baca Quran. Kita okey. Saya sebut dalam buku ni macam mana orang yang tamat Quran macam-macam, yang hebat baca Quran. Ni saya cerita kali. Zikir pada Allah. Ada seorang datang kat saya. Ni cerita mungkin 10 tahun lebih atau dia orang yang baik. Dia bisik kat saya. Dia kata, tu baik tak saya? Molek tak amalan saya? Amalan apa, Ji? Amalannya, saya akan pergi ke masjid. Saya akan pergi sebelum subuh. Saya akan duduk dalam masjid tu. Saya baca Quran, saya semayang, kemudian saya akan sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ataupun seumpamanya, tapi tahlil. Saya akan zikir itu setiap pagi 1000 kali. Allah, bagusnya. Bagus. Tengok zikir. Zikir siapa dia tak boleh buat. Semua orang boleh buat zikir, tapi kita tengok. Saya pergi dekat dengan sebelah Kuala Lumpur ataupun Selayang atau Selangor, seorang pakcik. Saya bercakap dengan dia,
bawa tukar pergi masjid. Dah lama dah pergi, saya pergi sentiasa masjid. Kata, oh, macam ni ya. Tua pergi ke masjid. Saya pergi sekali lagi, dengar cerita dia mati dah. Ada orang ambil video gambar masa dia pergi masjid. Mananya orang ni rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, hatinya sentiasa bergantung pada masjid. Ini orang yang hebat. Tuan-tuan, perkara ni kita tengok, inilah orang-orang insan yang terpilih. Kita bukan nak cerita hak zaman dulu luar biasa, itu memang kita tak terkejar dengan ibadat mereka. Kalau kita baca sejarah mereka, kita akan rasa Allah jauh antara langit dengan bumi kita dengan mereka. Kita tak bincang ulama yang kaki membaca. Ini soal lain pula. Baca je. Kerjanya baca je. Saya pergi ke Mekah sekitar bulan Ramadan baru-baru ni. Masa itu saya jadi menteri lagi lah. Ramai datang kat saya. Salah seorang yang datang tu seorang doktor profesor di Mekah. Dia mengkaji secara tuntas berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya kajian dia sehingga Rabitah Al-Alamil Islami ambil kajian tu, buat muzium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kita tengok idea dia. Dia pergi ke Azhar. Syekh Azhar kata, ini kita pun lemah nak buat. Tuan-tuan, dia tulis. Tulisan dia ini, dia tulis dengan mata pena. Mata pena tu bila patah, bila tak ni, dia letak dalam satu bekas. Kupur-kupur tu berapa ratus mata pena yang dia kupur. Kerjanya nulis. Allah jauh kita. Ni orang-orang yang kita tengok luar biasa. Sebab mereka tengok dalam kehidupan. Mereka faham. Muhammad bin Salam Al-Bikandi rahimahullah tengah menulis, tiba-tiba mata pena patah. Mulutnya, tangannya ricih. Dia punya pena tu kalam, mulutnya sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah. Dia tidak bazirkan masa dia. Dia tidak buang gitu masa.